Untuk video kali ini saya akan berkongsi tentang tips mudah dalam penjagaan kereta yang wajib anda tahu. Penjagaan dan penyelenggaraan yang tidak rapi mengakibatkan kerosakan pada kereta yang memerlukan anda mengeluarkan kos untuk membaik pulih yang tinggi. Tetapi, berikut merupakan 10 tips penyelenggaraan kereta yang penting untuk anda. Yang pertama adalah tayar. Pastikan tekanan udara pada tayar anda mengikut spek yang ditetapkan oleh kilang. Tekanan udara yang tidak tepat boleh menyebabkan tayar anda mudah retak dan pecah. Selain itu, permukaan tayar anda akan haus lebih cepat. Anda juga boleh mengukur tahap kehausan tayar anda dengan melihat tanda di bahagian tengah bunga tayar tersebut. Pastikan bunga pada tayar tidak kurang dari takat tanda. Jika lebih daripada tanda tersebut, bermakna tayar tersebut tidak lagi selamat untuk digunakan. Anda perlu menukar tayar tersebut dengan kadar segera. Anda perlu memeriksa tayar anda sekurang-kurangnya 1 minggu 1 kali. Yang kedua adalah minyak enjin. Minyak enjin memastikan pemanduan kereta anda senyap dan perjalanan jauh tidak menjadi masalah. Minyak enjin perlu ditukar mengikut tempoh masa penggunaan atau jumlah jarak perjalanan. Minyak enjin sejenis semi-sintetik boleh digunakan sehingga 5,000 km ataupun 3 bulan. Manakala, minyak sintetik penuh boleh digunakan sehingga 10,000 km atau 6 bulan. Jangan biarkan minyak tersebut di dalam enjin kereta melebihi had yang ditetapkan, kerana ini boleh meninggalkan keladak yang akan melekat dan menebal pada bahagian dalam enjin. Ianya boleh menyebabkan pelbagai masalah lain dan kerosakan kritikal pada enjin kereta anda. Anda juga boleh mengetahui sukatan atau kelikatan minyak enjin melalui penyukat minyak enjin atau lebih dikenali sebagai dipstick. Anda juga disyorkan untuk menukar penapis minyak setiap kali anda menukar minyak enjin. Yang ketiga adalah palang pencucuh ataupun spark plug. Spark plug ditukar selepas 20,000 km perjalanan. Jika anda menggunakannya sehingga 30,000 sehingga 40,000 km, masih tidak menjadi masalah. Tetapi, jika melebihi 40,000 km, elektrod di dalam palang pencucuh akan menipis, menyebabkan cucuhan api di dalam silinder enjin tidak lengkap atau lemah. Enjin kereta akan terasa seperti semput kerana kehilangan kuasa daripada salah satu silinder. Yang keempat adalah bateri. Terdapat dua jenis bateri, iaitu sel kering dan sel basah. Anda boleh mengenal pasti jenis bateri kereta anda dengan melihat pada permukaannya. Jika sel basah, bateri tersebut akan mempunyai penutup tempat untuk mengisi air suling, dan sel kering adalah sebaliknya. Bagi sel basah, anda perlu sering membuat pengisian semula air suling bateri dalam tempoh 2 tahun. Jika bateri sel basah menjadi kering, bateri tersebut akan kehilangan cas selepas hanya 6 bulan. Jangka hayat bateri biasanya 18 bulan sehingga 2 tahun. Namun, ada juga bateri yang mampu bertahan sehingga 4 tahun, tapi harganya juga berbeza berbanding dengan bateri yang lain. Jika anda mengalami masalah menghidupkan enjin, mungkin sekali masalah tersebut berpunca daripada bateri yang telah kehilangan cas. Yang kelima adalah air filter. Air filter perlu ditukar setiap 20,000 km kerana untuk melancarkan penapisan sedutan udara masuk ke injection. Tetapi anda juga boleh mendapatkan penapis udara yang tidak perlu diservis. Sebagai contoh, penapis udara berjenama KNN. Yang keenam adalah cecair transmisi automatik ataupun ATF, Automatic Transmission Fluid. Cecair ini hanya digunakan pada kenderaan transmission automatik. Biasanya, panduan kereta anda akan mencadangkan cecair ini ditukar selepas 20,000 km. Namun, boleh ditukar selepas 30,000 km jika ingin berjimat.
Sekiranya penukaran ini diabaikan hingga melebihi 30,000 km, kerosakan kritikal boleh berlaku pada gearbox menyebabkan perbelanjaan yang besar. Dan bagi pengguna manual, anda tidak memerlukan ATF, tapi sebaliknya memerlukan gear oil. Minyak ini boleh ditukar setiap 60,000 km perjalanan. Yang ketujuh adalah coolant. Harga sebotol dalam lingkungan RM8 ke RM15, selalunya berwarna hijau atau merah, boleh ditukar setiap 60,000 km sekali. Penggunaan coolant berbanding air biasa akan menjadikan enjin lebih lambat panas dan juga tak mudah mendidih. Jika boleh, anda juga boleh mengosongkan tangki radiator semasa menukar coolant, iaitu flushing radiator. Yang ke-8 adalah timing belt. Bagi kenderaan yang menggunakan timing belt, anda harus menukar timing belt setiap 100,000 km bagi mengelakkan berlaku timing belt putus dan menelan kos yang besar untuk membaiki. Yang ke-9 terakhir sekali adalah brake. Anda perlu memeriksa brake disc serta lapisan brake disc setiap 15,000 km. Anda perlu memeriksa lebih kerap jika brek anda tiba-tiba mula memekik atau mengeluarkan bunyi atau tarik ke satu sisi. Jika lapisan pad kelihatan menipis hingga hampir pada backing plate, anda perlu segera ganti. Kadar kehausan ketebalan pelapis brek yang dibenarkan adalah tidak kurang 2 mm. Sekiranya ketebalan pelapis brek kurang dari 2 mm, hujung klip akan bergeser menyentuh brake disc dan bunyi akan kedengaran menandakan paras minimum penggunaan brake pad dan ianya harus ditukar dengan segera. Itu saja perkongsian tips mudah dalam penjagaan kereta kita. Okey, jangan lupa untuk subscribe dan Assalamualaikum. Terima kasih.